Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di hari ini hari Jumaat ya, 8 hari bulan Januari ya 2021 ya. Jadi hari ini kita macam biasa masih hari trade, hari terakhir untuk trade pada minggu ini. Jadi untuk lupa pula rupanya kita dah sampai penghujung minggu, iaitu CS Weekly akan close pada hari ini. Okey. Lupa pula saya. Nampaknya CS Weekly ni dalam keadaan bearish ya. Jadi cantik nasib baik saya sell ni. Okey. Jadi hari ini saya memang nak fokus sell sebenarnya. Sebab daripada semalam saya lihat GU ni dia macam kali ni dia sukar untuk naik. Dia sukar untuk naik. Dia memang ada naik, tapi dia nak naik tu susah. Itu saya sell. Cuma untuk video kali ini saya bukan nak cerita tentang kita nak trade apa hari ini. Hari ini video ini adalah video pembelajaran tentang engulfing ya. Saya nak ajar tentang engulfing. Okey, engulfing adalah satu pattern CS yang kira macam powerful lah bagi saya dalam pembentukan sesuatu CS tu. Dia kira macam pattern jugalah engulfing ni. Bila sesuatu CS itu engulf, itu menunjukkan potensi kepada perjalanan CS itu boleh pergi disebabkan oleh dia macam bila berlaku engulfing, dia akan menunjukkan bahawa penguasaan sesuatu sama ada buyer ataupun seller apabila dia berlaku engulfing. Okey. Jadi itu pada pendapat saya lah jadi sebabnya dia macam logik akal lah. Logik akal saja. Sebab memang kita boleh tengok dengan jelas dia tak adalah macam confirm. Cuma dengan adanya engulfing ni kita boleh katakan bahawa okey, sekarang ini ada bearish engulfing. Jadi seller tengah menguat. Begitulah sebab adanya bearish engulfing. Sebab seller tengah sell dan berlakunya bearish engulfing, jadi seller telah mengalahkan buyer. Macam itulah contoh ini contoh sahaja buat masa ini contoh anda tengok. Okey, kita ada dua lah, memang dua pun, iaitu bullish engulfing dengan bearish engulfing. Okey. Jadi bullish engulfing ni untuk buyer, manakala bearish engulfing ni untuk seller Okey, kenapa saya sell sekarang ini? Sebab di sini ada bearish engulfing sebab saya sell lah. Sebab saya sell sini bila berlaku bearish engulfing, saya sell. Tadi dah sell dah. Dia dah turun dah sampai sini Tapi dia dah patah balik. Tapi pada pukul 9 tadi, ini jelas menunjukkan CS ni seller menguasai pasaran, dah turun sampai sini, tetapi buyer berjaya tolak balik. Mungkin shadow panjang ni buyer banyak buyer kat sini. Buyer banyaklah kat sini sebab tu dia naik kot. Begitulah kot lagipun dekat sini ada zone, sini ada bullish engulfing. Mungkin sebab bullish engulfing ni lah dia naik ni. Mungkin saja, wallahu alam. Cuma itu berdasarkan kita punya analisa technical lah. Ini pun walaupun sini ada bullish engulfing kat sini, ada orang buy kat sini, tapi bullish engulfing ni dah lama tau. Dah lama dah. Ini mungkin semalam punya bullish engulfing ni. Jadi kalau diikut logik
logik akal fikiran sahaja. Ini menurut logik akal fikiran sahajalah. Pada masa ini memang buyer tengah mengukuh kat sini. Tu nampak dia naik terus jadi bullish engulfing. Jadi price pun naik lagi. Ini naik tapi dia turun semula. Begitu. Tapi pada masa ini buyer tengah menguat. Sebab tu dia jelaslah dekat sini menunjukkan sebab dia bullish engulfing. Jadi kita boleh buy mungkin di sini, tapi dah lama dah. Sekarang ini dah hari baru dah. Ini hari Khamis punya CS. Takkan orang trader hari Khamis masih lagi ada trade kan? Ke masih ada? Tapi mungkin juga dia orang sekarang ni orang buy berdasarkan bullish engulfing ini. Bullish engulfing ini. Sebab tu ni ada orang buy kat sini pop sekarang dia naik. Tapi pada masa terkini sekarang, ini waktu terkini, masa terkini sekarang ini, ini saya nampak ada bearish engulfing. Bearish engulfing kat sini. Sini ada bearish engulfing. Jadi petanda untuk turun itu sudah ada sebenarnya. Maksudnya seller ada dalam pasaran. Seller ada dalam pasaran tadi. Tadi dia ada dalam pasaran. Mungkin dia orang dah keluar kot. Sebab tu CS ni naik. Kot saya pun tak tahu. Siapa ada waktu ni, siapa tak ada. Tapi nampaklah walaupun kat sini tadi, walaupun kat sini ada bearish engulfing sekarang, baru berapa pagi tadi kot, bearish engulfing ni ada bukti yang seller masuk dalam pasaran, tapi sekarang ni CS tengah naik. Jadi mungkin seller dah cabut lari kot kat sini. Mungkin wallahualam, tapi inilah kita punya clue yang menunjukkan okey seller ada ni. Jadi bila seller ada, mungkin kita boleh entry. Mungkin kita boleh entry. Macam saya entry kan aja. Entry kan aja. Sekarang ni boom, nampak dia sentuh tepat-tepat pula. Jadi dah kena tinggal sedikit lah saya ni. Kena tinggal sedikit. Tapi tak mengapa. Ini merupakan video pembelajaran. Okey. Jadi itulah kira macam logik akalnya. Apabila kita kira macam bila kita tengok bearish engulfing, kita boleh jangkakan seller tengah ada dalam pasaran. Jadi kita ikut sekali seller. Kat sini ada bullish engulfing. Okey. Maksudnya buyer ada dalam pasaran sekarang ini. Saya suka menggunakan bearish dengan bullish engulfing ni pada masa itu. Macam kat sini dia ini baru je. Sekarang ni pukul 10. Maksudnya ini CS pukul 9, ini pukul 8. Baru tadi je, pukul 8 tadi je. Maksudnya baru pukul 8 tadi seller dah ada dalam pasaran. Jadi baru 2 jam. Kalau kita isap okok pun mungkin sebungkus tu belum habis lagi. Maksudnya dia orang masih lepak, masih minum kopi lagi buat sini. Maksudnya dia orang dah ada pun dalam pasaran. Macam bullish engulfing kat sini. Sini dah lama dah. Kalau isap okok masa ni dah berapa lama, berapa bungkus dah habis ni. Takkanlah dia orang ada lagi kan. Kod je. Okey. Jadi kita macam saya berdasarkan benda-benda logik sebeginilah. Logik sebegini. Contohlah sekarang ni pukul 10.44 kan. Sebab itu anda tengok bila saya trade, saya menggunakan TF yang TF H1 ni untuk saya tengok gerakan jauh dia. Gerakan jauh dia boleh pergi ke mana. Sebagai contohlah. Okey, sekarang ni ada bearish engulfing. Okey. Jadi saya nak sell. Jadi saya tahu bahawa kalau GU ni nak turun, dia kena, tadi dia dah turun kat sini, dia kena break out yang ini. Itu saya tahu. Selagi dia tak break out tu, dia tak akan turun jauh. Itu maklumat yang saya ada. Jadi saya akan
tengok kat sini. Sini ada bearish engulfing. Jadi saya akan masuk ke sini. Sambil itu saya tengok pada TF kecil. Contoh macam M5. M5. M5 dia lebih detail lagi. Kalau anda tengok tadi dekat 621 kan, dekat H1 punya zone paling minima untuk kita entry. Tapi dekat H1 kita ada engulfing kat sini. Sini paling kuat. Paling kuat kat sini. Jadi kita boleh tandakan. Maksudnya kita lebih detail. Lebih terperinci lagi. Sebab kita nak dapatkan entry yang lebih tepat. Lebih tepat. Tapi dalam keadaan semasa anda tengok dia masih naik. Dia mana dia turun? Dia tak turun. Kalau kita sell pada masa sekarang ini, saat dan ketika sekarang ini, memang jelas menunjukkan bahawa yang seller macam dia bukan seller, tak ada. Kita takkan tahu seller ada ke tak ada. Memang sukar. Tapi kita tengok, macam saya tengok macam mana CS tu gerak. Okey, contoh macam sekarang ni dia turun. Mungkin ini ada bukti yang menunjukkan, okey, ada seller masuk tadi. Sebab tadi kan ngam-ngam kan, ngam-ngam dekat H1 tadi dia sentuh kan. Dia sentuh, ngam-ngam dia sentuh. Sini. Siapa sell tadi kat sini? Ada possibility dah dapat pucuk dah. Dapat sell pucuk. Begitulah. Saya tak sempat nak entry tadi sebab saya tengah mengajar. Okey, saya harap anda faham. Itu secara logik akal. Cara kita nak buat, kalau anda nak membuat analisa dia, okey, untuk anda lebih yakin. Okey. Jadi itu logik dia. Perkara kedua yang saya nak ajar tentang engulfing ni adalah cara untuk marking dia, Okey, jadi cara untuk marking engulfing adalah begini ya. Okey, kat sini kita ada bearish engulfing. Tandakan tepat-tepat. Ni 620. Untuk nak tahu betul ke 620, tekan crosshair ni. Pergi dekat bullish tu. Tengok dia punya open dia 621. Jadi sini kita tandakan 621 621. Okey, selepas itu kita tandakan juga dia punya high shadow yang di kawasan bearish engulfing ni. Siapa lagi tinggi? Ini sebelah dia lagi tinggi. Jadi sini kita tandakan. Betul kat 719. Tengok paling high 719. Okey. Jadi kita tandakan gunakan garisan dulu. Lepas tu kita gunakan kotak rectangle. Jadi kita tandakan kat sini. Ini adalah zone entry kita untuk sell. Sebab dia bearish engulfing ya. Jadi ini adalah 1 melawan 1. 1 CS versus 1 CS ini basic saja. Okey, basic. Jadi biasanya kalau kita nak entry, kita tunggu dia retest. Maksud dia sekarang ini contoh sekarang ini CS tu belum ada lagi. Jadi dia turun kan, dia retest kat sini. Jadi kita pun TP dekat bawah lagi daripada dia. Barulah berbaloi lah. Begitulah, mesti bawah lagi. Begitu. Itu cara kita nak marking 1 versus 1. Sebab kadang-kadang engulfing ni berlaku 1 CS lawan 2 CS, kadang-kadang 1 CS lawan 3 CS. Buat masa ni saya ajar 1 CS lawan 1 CS dulu. Okey, jadi kita tengok lagi contoh lain, contoh dekat sini. Sini ada bullish engulfing. Jadi tandakan kat sini mana shadow paling bawah, kita tandakan gunakan garisan sini dan kita gunakan kotak. Tandakan begini. Okey, itu 1 versus 1. Jadi untuk asas kita nak entry tadi, contoh macam bullish engulfing bawah, contoh saja.
Jadi kita dah tahu bawah tu ada bullish engulfing. Jadi kita tunggu dia masuk ke sini. Satu, tu dia naik sini, naik ke situ. Macam mana? Tiga. Okay. Daripada sini, entry kat sini B, pergi ke C, naik ke atas. Begitu. Cara dia. Jadi kita entry kat dalam zone tu. Jadi SL kita boleh, biasanya orang akan letak kat sini, kat bawah, shadow paling bawah. Sebab shadow paling bawah tu yang menahan harga untuk turun lebih jauh. Kalau 323 itu breakout, maka zone itu sudah tidak valid. Tidak valid sebab memang bila dia pecah, maksudnya CS tengah kuat turun. Jadi potensi untuk dia turun lebih jauh tu amat tinggi. Biasanya saya tengok kalau dia pecah zone tu memang dia akan pergi jauh. Boleh pergi jauh. Memang pernah, memang banyak kali berlaku. Tapi kadang-kadang tak juga berlaku. Kadang-kadang dia fake juga. Kadang-kadang. Jadi kita apa hal kita gunakan asas ini sebagai kita punya panduan sajalah. Kalau anda nak hold ke, walaupun dia dah break, anda nak hold, sebab kita tak tahu, entah tiba-tiba dia patah balik ke apa ke, kan. Jadi itu terpulang pada masing-masing, tapi saya mengajar dia punya asas saja. Okey, sebagai contoh, kalau kita sell dekat atas zone ni tadi, kalau kita sell kat sini, kat sini kita entry, kita entry kat sini tadi. Jadi kita punya SL kat sini, dekat 719 tu. Maksudnya kalau CS naik melepasi 719, tak payah melepasilah. Kalau dah dekat-dekat je, kalau dah sentuh je, itu pun dah kira batal lah bagi saya lah. Kalau dia dah sentuh je, kalau dia sentuh 709 tu, itu dah, kita dah boleh kira-kira, dah boleh buat kira-kira, dah nak SL ke, nak cut loss ke, macam itulah. Okey, itu secara asas. Ini cara marking untuk 1 versus 1. Sekarang ni saya bagi contoh untuk engulfing yang 1 versus 2. 1 versus 2. Sebagai contoh di area sini. Sebagai contoh. Okey, di area sini. 1 versus 2. Ini dia bullish, lepas tu dia bearish, lepas tu dia bearish lagi. Dia perlukan 2 CS untuk membentuk bearish engulfing. Jadi cara untuk kita marking yang macam ni, kita letak kat sini, garisan dia kat sini. Okey, lepas tu satu lagi dekat atas sini. Sini kita punya SL. Sini kita punya SL. Jadi kita gunakan kotak. Sini sampai sini. Itu cara kita nak marking untuk CS 1 versus 2. 1 versus 2. Mari kita tengok ada tak 1 versus 3. 1 versus 3 pun ada sekarang ni. Dekat sini. Ada contoh kat sini. 1 versus 3. Jadi tengok ini bullish, lepas tu ni bearish, ni bearish. CS ini barulah dapat dia membuat engulfing. Dia dapat mengalahkan bullish ini. Jadi cara kita marking adalah tandakan dekat sini. Tandakan kat sini. Dia punya open, okey. Lepas tu ini sini shadow ni. Shadow ni SL kita. Lepas tu kita entry dekat situ tadi. 224 tu lah. Selagi dia tidak dapat sampai ke 332 tu, jadi zone ini masih lagi valid. Dapat. Itu dia. Dapat pucuk tu, pucuk shadow saja. Kau guys, kau. Tapi itu dah lepas dah, perkara yang dah lepas. Itu cara kita nak marking. Cara kita marking engulfing ini. Ini cara saya lah. Sebab ada orang
Dia cara dia lain tapi dia lebih lebih kurang saja lebih kurang saja. Okey. Jadi kita tengok bullish engulfing yang 1/2. Okey, contoh dekat sini. Sini. Okey. Cara nak marking ini cara nak marking. Mana dia tadi? Mana dia? Mana dia hilang? Sini. Okey, dari sini Ini kalau anda tengok, dia bearish, lepas tu bullish. Bullish ni belum lagi menjadikan dia bullish engulfing. Ini CS selepas dia barulah dia dapat mengalahkan bearish ini. Barulah dia jadi bullish engulfing. Jadi kita tandakan shadow dia sini, sini kawasan SL kita. Okey. Dan kita gunakan kotak dan kita tunggu dia retest, baru kita entry sini. Sini. Tengok tu. Nampak tak? Kalau kita SL awal, sibuklah ni. Okey, kalau kita SL awal, tengok dia masuk, pum, dia pecah terus. Tengok apa jadi lepas dia pecah. Makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Jadi teruklah kita mungkin tak apa, kita SL je lah. SL je lah, nak buat macam mana kita tak adalah bullish dengan bearish engulfing ni memang satu perkara yang confirm, tak ada. Cuma ini merupakan kita punya guide, panduan Jadi saya rasa saya harap anda faham bagaimana untuk marking bullish dengan bearish engulfing sekarang ni. Ini merupakan kira macam satu teknik jugalah, teknik bearish dengan bullish engulfing. Anda boleh fokus kepada teknik ini saja sebenarnya, sebab dia memang ada banyak setup dia dan memang boleh memberi profit jadi anda boleh fokus saja bullish engulfing dengan bearish engulfing ni. Memang bagus. Anda boleh bagi saya lebih prefer kepada apa bullish dengan bearish engulfing yang baru terbentuk. Itu saya lebih sukalah. Saya lebih suka perkara itu. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk siri pembelajaran forex untuk kali ini, iaitu berkaitan tentang engulfing. Saya doakan anda mendapat manfaat daripada video ini. Saya doakan anda berjaya. Saya doakan anda dapat withdraw pada hari ini, sebab hari ini ada hari Jumaat. Malam ni ada NFP tau. Jadi jaga-jaga mengikut jangkaan saya sahaja untuk NFP malam ini. Secara logik akalnya, saya rasa USD akan menguat. Jadi mungkin akan berlaku price in, mungkin sebentar lagi, mungkin petang nanti. Saya pun tak tahu bila price in. Price in ni maksud dia trader masuk awal mengikut jangkaan, apa jangkaan NFP itu itu. Jadi mungkin kalau saya jangkakan dia kuat, kalau sekarang ni, kalau sampai petang nanti dia turun, saya akan hold position sell ini. Sebab saya akan hold sampai NFP nanti. Kalau jangkaan saya tepat, yang USD akan menguat, jadi GU ni akan turun lebih jauh lah. GU ni akan turun lebih jauh. Okey, jadi saya rasa sampai di sini dulu. Saya CJJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.